اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Surah Baqarah. Ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Daripada ayat 6 sampai kepada ayat 16 dapat kita ketahui daripada pemberitahuan Allah tentang sifat-sifat golongan yang tidak menerima seruan wahyu. Yang pertama, kategori manusia yang seperti mana yang disebut dalam surah Al-Fatihah, al-maghdubi alaihim. Dan golongan yang kedua dalam surah Fatihah juga ada memberi isyarat dengan lafaz ad-dallin. Natijahnya dua-dua ni golongan sesat belaka. Baik golongan maghdub ataupun golongan ad-dallin. Dua-dua tu adalah merupakan golongan yang sesat. Tapi cara sesat tu berlainan sikit. Cuma dalam Quran selain pada surah Fatihah Allah Ta'ala rinci satu persatu sifat golongan sesat. Golongan sesat yang disebut dalam Quran 4. Maknanya 4 ni kita kena ingat dia adalah merupakan teras bagi segala kesesatan di atas muka bumi. Nah, Yahudi, Nasara, musyrikin, munafikin. Hak ni 4 golongan. Lepas pada tu dia pecah pergi macam-macam.
Jadi kumpulan tu, jadi kumpulan ni. Maknanya mana-mana kumpulan pun dia tak lari perangai dia daripada pak ni. Kadang-kadang nama lain tapi perangai Nasara duk dia. Nama lain, perangai ataupun cara gaya hidup musyrikin ada pada dia. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut sifat. Dia cerita sifat. Tidak dicela satu-satu kaum tu atas dasar dia tu kaum. Tapi yang dicela, yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam kitab dia ni adalah sifat mereka. Jadi tentang sifat mereka tu kita nak kena ambil perhatian. Jadi ayat yang kita nak baca ni, ayat ni ada hubung kait dengan ayat yang ke-6. Walaupun ada sebahagian mufassir kata hak ni tamsilan kepada munafik juga. Nah, cuma di antara dua pendapat tu kita pilih ayat ni merupakan ayat tamsilan, maknanya ayat bandingnya. Bandingnya untuk golongan yang telah dikunci mati hati mereka. Apa? Kita ambil pendapat tu berdasarkan ada fakta-fakta dalam ayat ni yang boleh menyokong ataupun boleh dijadikan sebagai sandaran kepada apa yang kita pilih. Jadi daripada ayat 17 dan 18, dua-dua ni adalah merupakan ayat bandingnya untuk golongan yang telah dikunci mati hati mereka. Dengan kata lain kita panggil golongan yang telah menerima khatmul qalbi. Golongan yang telah dikunci mati hati mereka oleh Allah ni, marilah gapo benda pun tidak akan dapat merubah mereka lagi. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pergi jumpa dia, tak jadi kerja juga. Usah kau orang lain. Nabi sendiri pergi jumpa dia. Pergi sampaikan sendiri. Tak jadi kerja juga. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka, iaitu golongan-golongan yang mana hati mereka telah dikunci mati oleh Allah. Maknanya golongan yang sesat dia tu sampai tahap keempat, yang tidak dapat diselamatkan lagi. Perumpamaan mereka ni kamathalil ladzi istawqada nara, seperti ada seorang yang sedang menyalakan api. Ada seorang yang menyalakan api. Ini contoh ataupun bandingnya nak suruh kita orang baca Quran ni faham. Sebab tu kadang-kadang dalam Quran ni dia mari dalam bentuk contoh. Dan 2-3 ayat yang kita nak baca depan-depan lagi pun ayat berbentuk tamsilan, berbentuk bandingnya contoh, nak suruh kita mudah faham. Sebab kadang-kadang pasien kita ni, manusia ni, gapo benda sekalipun kalau dia belajar tanpa contoh payah nak faham. Bagi orang mengajar nahwu dia reti. Kalau mengajar anak murid dia uri kaedah saja kita nahwu juga, pakai nyendera situ anak murid dalam kelas. Tapi apabila kita adakan berbagai contoh, buat satu contoh, buat dua contoh, lama-lama hak daripada gelak tak faham langsung kepada faham. Itulah cara yang pengajian yang dapat menyeronokkan seorang pelajar. Begitu juga dengan seorang yang mentadabbur kitab Allah, yang baca kitab Allah, kadang-kadang dia dapati dalam ayat-ayat Allah ni ada berbentuk contoh tamsilah. Tapi contoh yang terdapat dalam kitab Allah ni memang contoh yang dapat membimbing manusia, keluarkan manusia daripada sesat kepada kebenaran. Jadi perbandingan golongan-golongan yang telah dikunci mati hati mereka seperti ada seorang yang telah menyalakan api. Ada seorang yang telah menyalakan api. Jadi orang yang menyalakan api ni adalah merupakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni bandingnya. Contoh nak faham. Cuma di antara nara dengan falamma tadi tu ada apa lagi? Dia panggil ada satu jumlah muqaddarah yang kita kena takdirkan ada untuk nak faham. Falamma adha'at ma haulahu, maka apabila api tadi menyinari sekeliling orang yang menyalakan api tadi. Maknanya Nabi perumpamaan. Nabi ni diumpamakan seorang yang sedang pingat api. Lepas tu di keliling Nabi tu ada beberapa orang duduk. Dalam kitab tafsir dia takdirkan wa fi hadzal mawdi' ataupun wa fi dzalikal mawdi', pada tempat yang demikian itu rijalun qa'iduna, ada beberapa orang duduk. Ini dapat kita tasawurkan orang yang berada pada waktu malam, ada seorang menyalakan api. Jadi sepatutnya apabila duduk dalam keadaan gelap,
Orang hok jom menyalakan api tu dia tolong pasal api. Jadi sebab dia pasal api tu, orang-orang hok duduk dalam gelap tadi boleh cerah. Maknanya sepatutnya orang yang ada sekitar tu dia kena ambil istifadah. Kena ambil faedah, kena ambil bermanfaat daripada cahaya tu. Duk kacau duduk dalam gelap apa? Dengan tak nampak berapa benda, ular kau berapa mari. Maknanya dalam keadaan bahaya tu kamu kena keluarkan dalam diri kamu dalam bahaya tu, ambil manfaat dengan cahaya tadi yang telah dinyalakan oleh seorang tadi. Hak sepatutnya lagu tu. Tapi oleh kerana mereka tengok sahaja Nabi menyalakan api, maknanya apabila Nabi SAW dibangkitkan, diutuskan sebagai seorang rasul bersama dengan Nabi, wahyu yang mana isi wahyu ni akan membimbing manusia. Sepatutnya orang yang duduk sekitar dia tu ambil manfaat, ikut Nabi. Tapi buat dia buat makna, tak ikut Nabi, bahkan melawan Nabi, menentang Nabi, habis-habis saya lawan Nabi. Akibat daripada kedegilan mereka tak ikut Nabi, lawan Nabi, maka zahaballahu binurihim. Zahaballah sini dengan makna azhaballahu nurahum. Allah Ta'ala menghilangkan cahaya yang boleh menerangi mereka. Cahaya situ maknanya asbab-asbab untuk mereka dapat manfaat daripada Nabi tu Allah Ta'ala hilangkan. Apa makna dia? Tafsiriyah depan. Ayat yang depan tu menghuraikan makna zahaballahu binurihim, yakni wa tarakahum fi zulumatin. Allah Ta'ala biarkan mereka berada di dalam kegelapan. Allah lock mereka ni duduk dalam gelap. Tak mari duduk ambil manfaat daripada orang yang pasal api tadi. Jadi Allah lock mereka ni, menandakan mereka ni adalah merupakan golongan yang telah dikunci mati hati mereka. Sebab jelas-jelas dah, kalau bagi kita cuba tasawurkan, cuba kita gambarkan bentuk tasbih dia ni, bandingnya yang Allah buat dalam suasana gelap, dengan tak ada cahaya sikit rabut, tiba-tiba ada seorang menyalakan api. Biasa-biasanya manusia ni, dia tengok dalam keadaan dia duduk dalam gelap, tiba-tiba nampak cerah, maka sifat kitanya nak pergi kepada cerah. Orang tak suka mana duduk dalam gelap ni, nak cari pergi pada cerah. Macam benda dalam cerah tu boleh buat. Kalau pesen orang nak buat gapo-gapo, nak masak ke gapo, korang semua dengan keadaan tepat cerah baru boleh. Jadi bagi manusia yang akal dia tu normal, akal dia tu tidak dihijabkan oleh mana-mana hijab, maka manusia tu akan berusaha untuk mendapatkan cahaya tu. Setidak-tidaknya dia akan usaha untuk memperolehi manfaat daripada cahaya. Itu hak sepatutnya. Tapi oleh kerana mereka ni buat tak erti, duduk dalam gelap semacam, maka Allah Ta'ala terus biarkan mereka berada dalam kegelapan. Kegelapan yang dimaksudkan sini fi zulumat, zulumat sini adalah kegelapan kufur dan juga syirik, dan juga satu lagi kegelapan ragu-ragu, syak. Punca pertama manusia boleh jadi sesat sampai kepada tahap dikunci mati hati, dia ada tangga pertama. Manusia dia tak akan jadi sesat mentah-mentah gitu. Dia nak sesat tu bermula dengan dia ragu-ragu pada agama dia sendiri. Step yang pertama, hal ni kita nak sebut sama, dia ada 4 step manusia sesat. Yang kedua, apabila ragu-ragu, maka dia akan jadi dalalah, dia akan jadi sesat. Lepas tu bila seorang manusia dia sesat, dia tak duduk dalam keadaan sesat gitu je. Dia akan cuba dan usaha untuk nak tarik orang lain sesat bersama dengan dia. Yang mana pada dia tu kesesatan tu dianggap sebagai perkara yang baik. Dia menganggap sesat tu, hak dia ikut tu adalah suatu kebaikan bagi dia. Oleh kerana dia merasakan kebaikan bagi dia, maka dia akan ajak orang lain. Cuma timbul persoalan, dia rasa kebaikan tu berdasar pada gapo? Berdasar pada gapo ni tidak ada pada dia. Jadi apabila dia mula mengajak orang lain, apabila orang nasihat dia dalam keadaan masa dia sesat tu, maka dia akan bangkai. Naiklah dia kepada peringkat yang ketiga, golongan mujadalah, yang akan membangkai apa sahaja orang ayat kepada dia. Dia tak dengar dah kebenaran orang nak sampai kepada dia. Kita biasa jumpa ada orang gini, biasa banyak benar. Kalau pesen dia sesat dah, kita pergi jumpa, dia cerita dia pesen ni apabila dia sampai satu makam, satu tahap, tak perlu semaya lagi dia. Tak perlu semaya lagi dia kata. Hak semaya ni dia kata mungkin tak sampai tahap lagi. Jadi apabila kita royak lagu turun ni, kita baca ayat Quran, kita baca hadis Nabi, dia tak terima dah. Dia kata kita ngaji lagi ni.
Lepas tu dia cuba pula dia ajukan kepada kita beberapa soalan atas dasar untuk nak mempertahankan perkara salah dia. Walaupun soalan dia tu kalau kita dengar, kita pun yalah, maknanya soalan tu tak sedikit dah, tapi tanya juga. Nah, tapi nak ayatnya apabila manusia tu telah sampai kepada peringkat yang ketiga, ni biasanya peringkat ni peringkat yang jarang-jarang dapat dipulih. Masih ada peluang lagi untuk pulih. Dah. Tapi apabila berterusan dengan keadaan dia mujadalah juga, maka dia pun tak lama banget Allah Taala kunci mati hati juga. Hak ni kan tak ada jalan lagi dah. Nabi kita pergi jumpa ke siapa, mari jumpa dengan dia ke untuk nak beritahu kebenaran, tidak akan terbuka lagi pintu hati dia, sebab telah dikunci mati hati dia tu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala biarkan mereka dalam kegelapan, la yubsirun. Mereka tidak dapat melihat. Tak dapat melihat apa? Tak dapat melihat kebenaran sebab duduk dalam gelap. Manusia-manusia yang kufur, manusia-manusia yang syirik hari ni, bukan dia tak tahu kebenaran. Bukan tak ada orang royak kebenaran, bukan tak ada orang cerita. Kadang-kadang banyak sumber-sumber bacaan yang dia boleh jadikan sebagai bahan bacaan untuk nak buat kajian. Tapi kadang-kadang dia baca sekadar gitu je lah, sekadar baca. Tapi tetap mereka ni tidak akan nampak kebenaran. Allah Ta'ala royak lagi mereka ni summun. Summun ni mengikut dalam kaedah bahasa, dia adalah khabar kepada satu mubtada' mahzuf. Kita kena takdirkan mubtada' dia hum. Mereka itu summun. Mereka tu sampai tahap mereka telah dikunci mati hati mereka oleh Allah, maka mereka adalah merupakan golongan yang pekak sebenar. Dia panggil sini pekak rohani. Dengar, telinga dengar, tapi tak boleh faham gapo yang royak. Macam lembu kita, kalau kita duduk dekat dia, kita kecek dia dengar ke tak, dia dengar kita royak. Cuma faham ke tak? Tak faham. Tak ubah manusia yang hati dia telah dikunci mati, apabila kita royak gapo-gapo kebenaran kepada dia, tak ubah seperti mana lembu tu dengar. Ataupun seperti mana orang yang duduk jauh. Orang duduk jauh kita keluar dia, panggil dia, dengar suara, tapi gapo benda kita royak tu dia tak boleh nak faham. Jadi sini maknanya sumun, mereka tu pekak dengan erti kata pekak sebenar, maknanya pekak rohani, tapi hak dunia dengar. Bukmun, hak ni pula jenis pesen bisu. Maknanya nak royak kebenaran tak boleh sikit rabuk, kecek bak lain boleh, sejam, 2 jam, 3 jam. Bawa kecek buat agama tak ada 5 minit. Tak lagi dah boy. Maknanya nak ayat kebenaran bagi mereka yang telah dikunci hati mereka ni, tak akan tubik daripada mulut dia kebenaran. Sebab mereka telah bisu, iaitu bisu rohani. Umyun, dan mereka juga adalah merupakan golongan buta. Setelah mana ditunjukkan kepada mereka berbagai bukti dan dalil, tetap mereka tidak menerima kebenaran. Natijah dia, fahum la yarji'un, maka mereka itu adalah merupakan suatu golongan yang la yarji'un, yang tidak akan kembali lagi. La yarji'una 'ani syirki ilal hidayah, mereka tidak akan kembali lagi daripada akidah syirik mereka, akidah kufur mereka, kepada petunjuk sebenar. Ini nak beritahu, nak cerita tentang golongan yang seperti mana yang telah disebut dalam ayat yang ke-7, khatamallah. Innal ladzina kafaru, ayat 6 ayat 7 tu menceritakan tentang golongan kafir yang telah dikunci mati hati mereka oleh Allah Ta'ala. Sebab golongan kafir, mungkin boleh jadi dia tu pada permulaan kafir, tapi akhir-akhir umur dia mungkin boleh jadi dia masuk Islam. Oleh kerana tu tentang golongan yang diberitahu oleh Allah ni, golongan kafir yang sesat mereka sampai kepada peringkat keempat ni, kita semua tak tahu. Kita semua tak tahu, Nabi tak tahu. Nabi tak tahu. Hak tu kerjaan Nabi, dia jumpa semacam manusia. Walaupun manusia hak dia nak royak tu menetai dia habis-habisan. Jumpa macam royak macam. Sampai ke risalah daripada Allah ni, tugas dia tu dia kena royak je. Lepas tu orang nak ikut kata saya ikut tu bukan kerjaan dia. Cuma Allah royak supaya hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu dapat dipujuk. Sebab ada ketikanya seorang pejuang agama ni, apabila dia menyampaikan sesuatu pada orang lain, maka apabila dia sampai tu perkara yang benar, mesti ada tolakan. Dia tak boleh kata kalau kita royak benda benar ni orang terima belaka.
Nah, kalau kita royak, maknanya kita siapa benda, majoriti 100% manusia terima. Itu alamat hak benda kita royak tidak tepat mana tu. Nah, sebab kok mana kebenaran apabila disampaikan, mesti ada dua golongan selalu. Satu golongan menerima, satu lagi golongan yang tidak terima. Itu sunnatullah dah. Nah, Nabi kita ni manusia yang paling benar, paling jujur, dikenali dalam masyarakat dia sebagai Al-Amin, orang paling amanah, tak ada orang Nabi kita. Tapi apabila Nabi mula royak benda yang hak, benda yang benar, apa yang jadi tuan-tuan? Terbagi dua selalu dah masyarakat dia. Hak ikut dia segelintir, ramah hak lawan dia. Nah, jadi itu di antara alamat kalau kita nak kenal. Tapi kalau kita duk royak, orang suka sama dengan kita, tak ada seorang pun, tak ada sikit pun orang bangkai kita, itu apa sedap tu. Nah, nak menepati neraca pejuang iaitu yang dialami oleh Nabi dan para sahabat tu tak apa tepat. Sebab mereka itu adalah neraca. Gapo benda kita nak ayat kena ikut cara mereka. Nah, dan perjuangan lagu mana yang kita bakal tempuhi juga kena contohi mereka. Dia lagi tu dah. Jadi oleh kerana tu, mana-mana pejuang ni kadang-kadang apabila dia mula berjuang untuk menyampaikan risalah Allah. Dalam risalah Allah ni ada benda yang manusia suka, ada benda yang manusia tak suka. Dan apabila setengah-setengah manusia tu dia dengar benda yang dia tak suka, maka dia akan lawan. Nah, setengah-setengah tu akan lawan, setengah-setengah tu pasal 50-50, dengar tak dengar, setengah lagi tu ikut. Dia ada pasal tu, dia ada beberapa golongan selalu dah. Nah, jadi kadang-kadang manusia ni seorang pejuang ni apabila dia sampai royak korang, dia menerima tentangan demi tentangan, maka tak dapat tidak dalam hati dia tu ada sedikit perasaan macam nak frah pun ada. Nah, seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengalami perasaan yang sama. Nah, sehingga Allah Taala sebut dalam kitab dia, nah, mungkin kamu rasa wahai Muhammad kamu nak bunuh diri kamu. Sebab apa? Sebab terima penolakan itu terlalu kuat sangat. Oleh kerana tu Allah Taala turunkan ayat-ayat yang seumpama ini untuk nak pujuk hati Nabi. Maknanya tugas kamu wahai Muhammad musafah sudahlah. Hak nak terima tu, itu nak terima ataupun tak terima, itu bukan kerjaanmu dah. Kamu tidak dipertanggungjawabkan kepada orang terima ke orang ikut ataupun tidak ikut dah. Kerjaan kamu sampaikan. Innama alaikal balagh wa alaina al-hisab. Nah, bagi hisab tu, bagi hitungan tu serah pada kami. Orang nak terima atau tak terima tu, hak tu urusan dia tu serah pada kami. Tugas kamu sampaikan royak. Nah, jadi apabila dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar lagi tu, maka hati dia pun sedikit terubah. Barulah dia tahu maknanya manusia ni pesing lagi tu. Bila royak ada hak terima, ada hak tak terima. Jadi kalau ada orang tolak pun tak apa, ada orang terima pun alhamdulillah. Lagi itulah. Dan kita pun sebagai orang yang menyebarkan, menyambung tugas kenabian yang telah ditinggalkan oleh Nabi ni, apabila kita sampai ke sesuatu perkara yang mana manusia tak suka, kita tetap kena royak kepada manusia. Sebab kalau kita tidak royak perkara yang patut diroyak, dipanggil kita ni ada sifat kitman. Sifat menyembunyikan perkara sebenar. Benda-benda hak nampak orang kenal dengan kita, kita royak. Lepas tu nampak kalau kita royak ni tak boleh orang ni, tak boleh juga kita pakai tak royak. Itu tidak amanah dalam ilmiah, dipanggil khianat. Nah, dipanggil khianat. Dan sifat khianat dalam ilmu ini adalah merupakan sifat ahlul kitab. Perangai apa buat dia lagu tu, dia tengok orang ni orang kaya ni, kalau berzina hukum bagi dia, kita kira letak atas keledai, seorang paling kat belakang, seorang paling kat depan, ambil arai hitam coting muka, dah jajak keliling bandar. Tapi kalau untuk masyarakat awam biasa ni kan, kena rejam. Nampak tak? Jadi ada akan berlaku lagi tu. Oleh kerana tu kita sebagai pejuang ni, nama lagi berjuang. Nah, apa makna juang? Juang ni kena menghadapi berbagai-bagai ujian hak mari tu, kena tepuh lagi. Jangan tanya mari ujian agak kita pun tak boleh ni, tak boleh. Lembek tekuk. Istilah lembek tekuk tak ada dalam agama. Nah, cuma penyampaian kita tu biarlah dengan cara yang hikmah. Nah, janganlah kita jumpa orang atau orang ni orang mau guna-guna atas muka dia, tak boleh. Salah tu kaedah dia. Dalam pengajian lagi ni tak apalah kita beritahu dalam berbentuk umum. Nah. Jadi itulah kedudukan mereka. Mereka adalah merupakan suatu golongan yang mana
di segi rohani dia memang mereka terpekak, tak dapat menerima kebenaran. Maknanya dengar orang duk kecek benda kebenaran, dengar orang duk sampaikan wahyu Allah, dengar orang duk baca ayat-ayat Allah, tapi dia tidak boleh ambil istifadah. Lepas tu nak ayat kebenaran sama telah lepas tu pula penglihatan mereka tak boleh nak tengok daripada bukti-bukti yang Allah sebut dalam kitab dia ni, tak boleh nak tengok sebagai suatu bukti tentang kebenaran ajaran yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat seterusnya ni ayat perbandingan kepada golongan munafik. Seperti mana yang telah disebut dalam ayat yang ke-8 sampai kepada ayat 16. Hak kita baca sebelum. Dengan kata lain, ayat ini adalah merupakan ayat bandingan golongan-golongan yang berada dalam kategori ad-dallin. Seperti mana isyarat terdapat dalam surah Al-Fatihah. Au kasayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqa. Ataupun seperti mana air hujan yang turun daripada langit. Dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim ada disebut, perumpamaan aku dan juga wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada aku ni seperti kamathali ghaithin asaba ardan, seperti mana hujan yang menimpa bumi. Itu dalam hadis Nabi. Jadi hadis tersebut sebagai huraian. Saib sini dengan makna wahyu, saibin sini dengan makna Al-Quran, saibin sini dengan makna kitabullah. Cuma sini dia buat berbandingan dalam bentuk hujan. Biasa-biasanya apabila hujan turun maka suasana jadi gelap. Maknanya dalam keadaan hujan turun tu gelap. Lepas tu dalam keadaan gelap tu bukan sekadar gelap saja, ada dengan kilat dia, ada dengan petir dia. Jadi Allah buat perbandingan ni dengan makhluk ciptaan dia ni, nak suruh kita faham. Nak suruh kita faham apa yang hendak disampaikan. Kemudian dengan bandingan ni hendaklah kita mikir dan kita ambil pengajaran. Au kasayyibin minas sama', ataupun seperti mana air hujan yang turun minas sama'i daripada langit. Dalam keadaan hujan turun tu terdapat zulumatun. Fihi zulumatun. Pada air hujan tu, masa hujan turun tu ada gelap berlaku, suasana gelap. Dan juga wara'dun, ada berlaku petir. Bunyi pelakar. Petir-petir ni kata-kata pelakar, hak bunyi suara derah. Wabarkun, dan juga ada kilat sambar menyambar. Ini perbandingan kepada golongan munafik. Maknanya wahyu yang disampaikan oleh Nabi ni Allah Ta'ala bandingkan seperti mana air hujan. Dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, Nabi kata, kebangkitan aku sebagai seorang Nabi dan bersama dengan aku ni ada wahyu, yang mana isi wahyu tu terdapat ilmu dan juga hidayah, petunjuk kepada manusia. Seperti mana hujan yang menimpa bumi. Nabi sifatkan diri dia ni sebagai hujan, nak beritahu seorang da'i dia kena bersifat seperti mana hujan. Dia tak boleh pilih. Jangan jadi air sungai. Air sungai ni kalau dia lalu nampak batu besar depan dia juga, dia pun kona kiri, kona kanan. Tak boleh gini batu. Tu perangai air sungai. Air mengalir tu. Maknanya pilih-pilih orang nak royak. Hak berasa dia boleh royak, dia royak. Berasa tak boleh, hak pakai dok. Pilih-pilih. Sifat da'i ni dia kena sifat hujan. Seperti mana Nabi sebut dalam hadis tu, seperti mana hujan yang turun. Jadi apabila kata hujan turun, dia turun belakang. Atas batu pun dia turun, atas rumah pun dia turun. Maknanya agapo saja depan dia tu dia tepuh belakang. Dia tak pilih. Bukan kata ni batu besar ni, kita kena kat ni sikit tak. Perangai hujan kan. Batu kalau hak mana ada tu kena belakang. Itu sifat hujan. Cumanya apabila hujan tu dia turun di satu kawasan, di satu lembah, di satu bumi, di satu tanah, sejenis tanah tu pula jenis pasir, kalau turun hujan dia jadi subur. Lepas pada subur tu orang pun bercucuk tanah pada dia pun mengeluarkan hasil.
Maknanya tanah situ orang panggil tanah boleh buat cari makan, boleh beri faedah kepada orang lain. Ada pesen tu tanah. Ada pula jenis tanah yang mana apabila ditimpa hujan, tanah tu dia pesen jenis kerah. Jenis kerah, dia memang tak subur tanah tu, dia tak boleh tumbuh-tumbuhan. Tapi apabila hujan tu turun, dia akan menakungkan air. Dia panggil bumi qa'an, bumi yang mana kerah tapi boleh menampung air. Hak tu walaupun dia tidak boleh menumbuhkan tanaman, tapi dia boleh beri manfaat kepada orang lain. Banyak cara juga, menjadikan sumber orang lain boleh hidup. Orang jalan-jalan, kalau naik kenderaan zaman dulu naik motor agak, boleh berhenti tempat tu, boleh ambil air. Seperti mana di kawasan-kawasan Empangnya tu, seumpama tu lah, mudah kita nak faham. Ada jenis pesen bumi pula, jenis padang sahara, padang pasir. Marilah hujan pada dia terlebak setara mana pun, dia dah lah jenis pesen tak boleh takung air. Lepas tu tak tumbuh pula. Jenis pesen bumi ni dia tidak dapat ambil manfaat, kemudian dia tidak boleh keluarkan manfaat kepada orang lain. Perumpamaan yang pertama tadi dengan yang kedua adalah seperti mana manusia yang apabila Nabi SAW sebarkan risalah, dia mari menadah dengan Nabi, dengar, dan akhirnya dia ikut. Dalam hadis tersebut, alima wa allama. Dia belajar dan dia tahu, kemudian dia allama, dia ajar pada orang lain pula. Maknanya kalau pesen ngaji untuk tahu diri sendiri, tak sapa pada orang lain. Sapa pada orang lain ni kadang-kadang tak kena jauh pun, kena kepada bini kita, kena kepada anak kita. Kita rasa tak boleh pergi orang lain, tak makan cekak, anak bini kita tak makan cekak juga. Tak royak tak boleh. Kita rasa anak kita besar dah nak royak tak main mikir. Tebel-tebel royak nak makan tak kelik rumah. Biar lagi dia tak kelik, janji benda yang hak tu kita kena royak ke dia. Jangan kita nak melera makhluk menyebabkan kita mendatangkan kemurkaan Allah. Jangan duduk situ. Hak kita kena royak tu kena royak lah. Cuma gaya penyampaian kita tu biar adjust sikit-sikit. Jangan terlalu keras sangat. Sebab kalau keras sangat ni kadang-kadang pesen manusia ni dia pim pakai tutup. Dia panggil tutup minda dia, tak saya dengar. Jadi perumpamaan yang pertama dengan kedua adalah seperti mana golongan apabila Nabi sampaikan kitab Allah, dia sanggup dengar, dia mengaji, kemudian dia sebar pada orang lain. Bandingnya hak terakhir sekali tu memang apabila Nabi sampai ke risalah, langsung dia tak ikut Nabi, tak biasa duduk majlis Nabi, ataupun duduk dalam majlis Nabi tapi tidak ambil istifadah daripadanya. Maka untuk diri dia pun tidak ada manfaat, untuk orang lain sama telah lagi itu mafhum dalam hadis. Jadi perumpamaan dalam Quran ni pun, hadis tadi itu menghuraikan makna saib dalam ayat ni, memberi makna kitab Allah. Jadi dalam keadaan hujan itu turun, terdapat suasana yang gelap, zulumat. Maknanya dalam isi kitab wahyu Allah ni, dalam kitab Quran dia ni ada menjelaskan tentang perkara-perkara yang bahaya, benda-benda yang gelap, jenis kufur, jenis syirik, jenis ragu-ragu. Ada dijelaskan. Tinggal lagi pada manusia tetap mengaji. Royak dengan jelas betul dalam Quran ni, memang disebut dengan jelas betul-betul. Dan juga dalam kitab Allah ni waradun, ada peti, ditakbirkan dengan peti. Peti ni makna dia ada terdapat pada dia tu ancaman-ancaman. Dalam Quran ni banyak ayat-ayat berbentuk ancaman. Maknanya inzar tu ataupun ancaman tu diberikan kepada golongan yang tak terima kebenaran. Iaitu apabila kamu hai manusia tak terima seruan akidah supaya mentauhidkan Allah ni, kamu tunggulah nahas. Contohnya seperti mana dalam ayat Quran tu, fa in a'radu, maka jika sekiranya mereka berpaling daripada seruan engkau wahai Muhammad, fakul anzartukum sa'iqah, maka beritahulah pada mereka, iaitu berilah ancaman kepada mereka tentang musibah yang pernah menimpa yang berbentuk peti. Dan ayat-ayat lain lagi yang seumpama tu. Maknanya dalam Quran ni terdapat ayat-ayat yang berbentuk ancaman. Maknanya dalam isi ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pada dia menjelaskan tentang bahaya syirik, bahaya kufur, bahaya ragu-ragu pada agama. Ada jelas belaka. Sebab itulah setiap manusia dituntut supaya mengaji kitab Allah.
Dan juga di dalam kitab Allah ni ada ayat-ayat yang berbentuk ancaman. Maknanya kalau kamu tidak menerima dia tu sebagai kitab Allah, maknanya kamu tidak mahu ikut, tidak mahu sahut seruan yang telah disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bahaya kedudukan kamu. Tunggulah azab daripada Allah. Nah, lepas tu dalam Quran ni, dalam kitab Allah ataupun dalam seruan yang dibawa oleh Nabi, dalam risalah yang telah disebarkan oleh Nabi ni, bukan kata menjelaskan benda syirik semata-mata, royak bahaya syirik pakai stok situ, tak. Tapi bersama-sama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi itu ada barkun, ada kilat. Kilat ini adalah merupakan tamsilan kepada dalil dan bukti yang jelas. Nah, dalil yang bukti dan jelas. Nah, sebab itulah bersama-sama dengan Nabi diguna bayinat. Lafaz bayinat tu kena tahu makna dia. Nah, bersama-sama dengan Nabi adalah dalil dan bukti yang jelas. Nak royaknya segala dalil dan bukti tentang agama yang dibawa oleh Nabi ni jelas belaka. Jelas, yang teramat jelas. Sehingga dalam ayat-ayat ke-19 ni ditakbirkan dengan barkun sebagai kilat. Dan barkun ini sebagai tamsilah. Dah, bukti dan dalil. Seperti mana dalam setengah-setengah ayat tu dia ada, Allah Ta'ala ada sebut, dah, wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami telah turunkan kepada kamu, dah, nuran, ajaran wahyu yang merupakan cahaya yang jelas nyata. Nah, ajaran wahyu ni, setiap ajaran wahyu, iaitu ajaran agama yang dibawa oleh Nabi ni, segala bukti dan dalil dia tu semua jelas belaka. Seperti mana dalam hadis, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha, aku tinggalkan kamu dalam keadaan agama hak jelas dah, tidak ada keraguan sikit pun pada agama. Mana jelas belaka. Malai suposia Nabi nak gambarkan betapa jelasnya. Nah, jadi perumpamaan golongan munafik ni seperti mana turunnya hujan daripada langit. Nah, dalam suasana hujan tu ada kegelapan, kemudian ada petir, dan juga ada kilat sambar menyambar. Dalam keadaan lagi tu, sifat-sifat orang munafik ni, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka meletakkan, yaj'aluna asal makna dia menjadikan, tapi sini dengan makna mereka meletak, iaitu mereka menyumbat dah dengan jari jemari mereka fi adhanihim, ke dalam lubang-lubang telinga. Nah, sini Allah Ta'ala guna dengan bentuk lafaz plural, lafaz jamak asabi', tidak diguna dengan dah usbu', tapi diguna dengan lafaz asabi'. Maknanya lubang telinga ada lebih kurang kecil lagi pada keliking, pada sebut so pada dah. Nah, tapi nak rayaknya perangai orang munafik ni, dia teramat tidak suka wahyu ni. Kalau boleh kat lima-lima jari nak sumbat belaka dalam telinga. Nah, ini suatu gambaran tak sedengarnya dia kepada wahyu Allah, tak suka dengar. Nah, kalau dengar pun menebing, kalau dengar pun menebing. Seperti mana ayat depan nanti tu, nak ayat dia terpaksa dengar juga, tapi bila dengar agak Allah, nah, supaya kena sambar ke kilat dah perangai orang munafik. Jadi perangai mereka ni, apabila Nabi SAW mula menyebarkan risalah Allah kepada mereka, yang mana dalam isi risalah tadi, dalam isi kitab Allah tadi tu, ada menerangkan, memberitahu, meroyak tentang bahaya kufur, bahaya syirik, dah, bahaya nifak, bahaya ragu-ragu. Maknanya perkara-perkara yang bahaya tu ada royak belaka. Tapi pokok dia ni tak usah dengar. Lepas tu penyampaian Nabi pun bukan kata penyampaian semata-mata, bersama dengan dakwaan Nabi tadi tu disertakan dengan bukti dan dalil yang jelas nyata. Itu pun tak saya terima juga. Nah, Allah gambarkan sini, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka sumbat nah, telinga mereka dengan jari jemari mereka. Apa tu? Minas sawa'iqi, nah, kerana takut kepada sawa'iq, takut kepada petir. Nah, macam orang dengar petir, dah dalam keadaan hujan pangi mari juga, kalau budak-budak kan taklah dia tangan dia telinga. Kalau boleh tak suruh dengar. Nah, sebab dia pokok munafik ni, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang berbentuk ancaman itu, bagi dia tak dengar, tak dengar. Nah, sebab orang munafik ni tak nampak akhirat. Mereka ni golongan ya'lamu nazahiran minal hayatid dunya, mereka hanya mengetahui benda-benda zahir dunia ya. Nah, oleh kerana tu dia ikut agama pun kerana dunia juga. Nah, pokok dia ni menyamar masuk Islam tu kerana dunia dah. Tapi saya dia kepada dunia lebih pada hak kafir, hak berani terang-terangan. Hak tu dia sanggup takkan nyawa,
sanggup tak apa mati ke diri kau, hilang harta kau, yang penting aku lawan. Hak tu. Tapi munafik tak. Munafik ni oleh kerana dia telah perlu sayang kepada diri dia, takut mati, nombor satu. Yang kedua, tak suri harta benda dia hilang. Maka apabila nampak Islam makin berkembang, kita walau masuk Islam, perangai dia. Sebab apa tu? Nak selamat harta dia, nak selamat nyawa dia. Sebab apabila dia mula melafazkan dengan lidah dia la ilaha illallah, maka orang Islam tak boleh ambil tindakan daripada dia. Harta dia tak kena sita. Nah, dia pun tak kena waktu bik jizyah berapa dah. Nah, orang nak bunuh dia pun tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau orang tanya dia, "Mu Islam ke tak?" Aku Islam. Aku mengaku la ilaha illallah, tapi dalam media tak terima wahyu. Dalam media tidak mengiktiraf Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Nah, jadi mereka menyumbat telinga mereka dengan jari jemari mereka, nah, kerana bunyi putih. Sebab apa tu? Hadarul maut, kerana takut mati. Orang munafik ni bunyi dengan mati memang takut ya amat. Nah, dia paling takut sekali mati. Orang munafik ni paling takut mati. Sebab itulah time benda-benda yang apabila dalam Islam tu perkara-perkara yang ada kelebihan, maka pupuk dia pun hala-pala ke Nabi. Nah, kita lah kata. Nah, lepas tu kadang-kadang minta pula, kita kata, maknanya pembahagian, kadang-kadang pembahagian harta tu dia minta pula ke Nabi. Tapi apabila perkara-perkara yang pada zahirnya nampak macam mati, contohnya seruai jihad dilaungkan, hak ni orang munafik ni akan lari. Dua perkara orang munafik paling takut sekali. Nah, dan dua perkara tersebut Allah Ta'ala syariatkan kepada umat Islam. Nah, dan dengan dua perkara tu juga kita dapat kenal siapa benar-benar mukmin, siapa yang munafik. Iaitu yang mula-mula sekali infakkan harta, yang kedua jihad. Infak harta ni orang munafik pun tak setuju juga. Sebab mungkin dia sayang ke harta dia. Sayang ke harta supaya sayang ke nyawa dia. Bak infak ni dia pun jawa selalu. Nah, hak lebih lagi jawanya apabila seruai jihad dilaungkan. Dengan dua alamat ni maka seorang munafik tu akan zahir sikit-sikit. Nah, tapi kita hak mengaji ni jangan pula kita kata kita nak itau orang. Tak kena. Jangan kerja duk teropong orang nampak ni demo ni munafik ni. Apa ni ada dua sifat lagi ni. Jangan duk teropong orang lagi tu. Zaman kita munafik yang hakiki tu mungkin payah nak tengok. Dan kita tak boleh tahu pun. Oleh kerana tu kita tak boleh menghukum sewenang-wenangnya tanpa bukti yang jelas. Kita nak kata orang tu munafik tak boleh. Nah, cuma orang Islam yang memiliki sifat munafik tu hak tu memang ramai. Nah, orang Islam hak ada sifat munafik tu hak tu ramai. Kecuali dia tu isytihar betul-betul. Dia kata sebenarnya kawan ni memang tak terima, hak tu lain cerita lah. Hak tu memang hakiki munafiknya. Tapi lah ni nak bagi tahu sebagai garis panduan kepada kita ni, jangan mudah nak kata kat orang lain munafik. Khulasahnya apa yang kita mengaji dalam kitab Allah ni, jangan mudah kita hukum pada orang lain lah. Jangan mudah kita tuding kepada orang lain secara personal. Buat secara umum berserta menceritakan sebab-sebab itu tak apa, memang jelas. Dan memang itu pun cara penyampaian dia. Nah. Jadi perbandingan orang munafik lagi tu. Nah. Dia akan seboleh-bolehnya apabila ajaran wahyu, seruan wahyu disampaikan kepada mereka, tak saya dengar ni. Tak saya dengar. Apa? Sebab dalam isi wahyu tu ada belaka. Wayak bahaya kufur, dah bahaya ragu-ragu pada agama, bahaya nifak, sifat menyembunyikan perkara yang tidak benar dalam jiwa dia tu, bahaya belaka. Jadi apabila dengar setengah-setengah ayat memberi ancaman tentang perkara bahaya ni, maka dia macam seumpama seorang yang takut kepada mati. Nah, ditakbirkan dengan yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Dan ilmu Allah Ta'ala, pengetahuan Allah Ta'ala itu muhitum bil kafirin, dah meliputi golongan kafir. Apa makna meliputi? Mereka tidak boleh lepas daripada Allah, tak boleh lepas daripada cengkami Allah. Nah, ilmu Allah meliputi mereka di bermakna mereka kekok mana pun tak boleh lepas daripada azab Allah. Walaupun mereka cuba sedaya upaya untuk nak lepaskan diri, tetap mereka tidak akan terlepas. Sebab ilmu Allah meliputi mereka. Contoh yang kedua kepada munafik, yakadul barku yakhtafu absarahum. Hampir-hampir sahaja kilat tadi tu yakhtafu absarahum, menyambar penglihatan mereka. Nah, sini ditakbirkan bukti-bukti dan dalil dalam agama Islam kita ni sebagai kilat. Nah, jadi kilat ni apabila menyambar penglihatan, dah apabila lah gitu, maknanya kita orang hak tengok ni terbagi pada dua golongan.
Satu golongan manusia yang pesing, mata dia sihat. Mata dia tu normal, maknanya tak ada masalah, tidak gabung, tidak Allah dengan cahaya. Pesing manusia normal ni, walaupun kilat mari lagi tu benda biasa bagi dia. Nah, jalan malam bawa kereta pun, recang dengan lampu pun okey, boleh jalan lagi kereta. Tapi bagi golongan yang ada masalah mata, bagi golongan yang memiliki masalah mata, ada penyakit pada mata dia, setengah penyakit tu hak berat benar, penyakit tak boleh kena cahaya. Gimana tengah hari kena test test semua, kalau buka kat cup je mata rapat lalu dia. Nah, itu dia panggil golongan yang memiliki masalah mata. Nah, seperti mana dalam satu syair, mithlan nahari yazidu ashabal wara nuran yu'mi ashabal khuffash. Nah, yu'mi a'yunal khuffash. Dalam satu syair ada sebut, siang hari, waktu siang hari, nah, akan menambahkan cahaya kepada orang yang memiliki pandangan. Nah, absar al-wara ni maknanya orang yang memiliki pandangan, ataupun akan memberi cahaya kepada penglihatan manusia. Tapi cahaya siang hari jugalah akan membutakan golongan yang memiliki pandangan yang sangat lemah. Orang yang ada masalah penyakit mata, kita biasa jumpa dah. Dia kalau jalan tengah hari, kalau dia buka spek dia, dia tak boleh tengok lama. Tak, dia akan tutup. Lepas tu kalau buka spek kan, dia pejam mata rapat. Lepas tu kalau nak kacau kita kat, dia pun pakai mula spek dia tu. Bila tanya buat apa, dia kata tak boleh, mata kita ni tak boleh dengan cahaya, kalah dengan cahaya. Ada pasien manusia lagi tu. Nah, jadi Allah Ta'ala buat bandingan dengan bentuk tu, nak bagi kita faham. Nah, oleh kerana tu Allah sebut yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir sahaja tak, kilat tadi yakhtafu absarahum, menyambar penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fihi. Setiap kali petir tadi, kilat tadi tu, adha'a lahum, menerangi mereka, masyaw fihi, maka mereka pun berjalan. Kita nak faham gini, kita kena gambarkan dalam suasana, dalam situasi kita berada dalam keadaan hujan. Hujan, lepas tu ada kilat, ada pelakar. Nah, dalam keadaan gelap gelemak kita duduk, tak nampak berapa ni, kita kena tasawurkan. Kemudian dalam keadaan turun hujan tu ada kilat. Bila kata kilat, kita duduk dalam suasana gelap, dia akan nampak cerah. Nah, dia akan nampak cerah. Jadi hak sepatutnya bagi orang yang nak selamatkan diri dia, dia duduk dalam suasana gelap dah sah. Lepas tu ada bahaya belakang dia, tasawur lagi ada rimah pula belakang dia, maknanya tak dapat tidak, dia kena pergi semua. Perjalanan dia tu tetap kena teruskan. Nah, tapi dalam suasana gelap, dalam suasana hujan, ada kilat. Bagi orang yang normal ni, bagi orang yang dia cerdik mikir, nah, apabila kilat memancar tu, dia akan perhati jalan mana tempat yang nak pergi. Nah, dia tak akan hunggah bodoh masuk kilat tu, hunggah tak apa, tengok ke kanan. Lepas tu bawa kilat berhenti, dem berhenti. Nah, orang yang cerdik betul-betul, apabila kilat sambar tu, dia tengok cerah, dia tak akan perhati jalan mana yang nak hunggah. Nah, belah-belah jalan. Lepas pada tu apabila kilat dah ni pun, maka dia boleh set dah, kita kena straight kat ni je, dia pun hunggah lagi. Lepas tu mari kilat lagi, nampak lagi, kau je lah. Nah, sebab bahaya tu dah ada belakang, rimah tu dah hambak dia. Tapi bagi golongan munafik ni, perangai dia seperti mana seorang yang ketika mana kilat menyambar tu, dia hunggah tanpa dia tengok gapo dia bahaya depan. Boleh jadi masa dia hunggah dari kaca cerah tu jatuh lagu buruk, boleh jadi. Dia tak tengok dah, dia hunggah. Bila pah kilat berhenti dekat, dia pun senyap di situ. Sedangkan rimah tu makin dekat dengan dia. Nah, mati tu makin dekat dah dengan dia. Ini satu bentuk tasawur yang kita kena faham. Nah, jadi hak sepatut lagi tu. Nak beritahu perangai orang munafik ni, dia ikut Islam ketika mana dalam Islam ni dia nampak ada kepentingan dunia. Ada kepentingan dunia, maknanya pada zahir nampak cerah, ni ada kelebihan dunia ni. Nah, ada harta ni, ada harta qadimah ni. Maka masa tu dia akan ikut Islam. Ada pembahagian zakat ni, kita kena tunjukkan diri kita masa tu. Tapi apabila time minta zakat dikeluarkan,
Apabila waktu minta harta diinfakkan, seumpama suasana kilat tak ada, dia akan berhenti. Maknanya dia akan tawakuf diri dia, hentikan diri dia daripada ikut ajaran Islam. Maknanya bab infak ni, bab ni hamba tak setuju. Sebab apa? Sebab tidak ada kelebihan pada zahirnya pada kita. Itu bagi munafik. Nah, tapi apabila tengok suasana kilat, maknanya ada kelebihan ni, oh kalau pergi hak ni memang boleh harta berkerak ni, maka pun dia pun kalau ibu. Perkara ini akan jelas apabila kita mengaji hadis-hadis Rasulullah SAW yang menceritakan hadis-hadis tentang pembahagian harta ghanimah. Dalam bab pembahagian ghanimah tu kita akan jumpa lah cerita-cerita golongan munafik ni yang tanpa segan silu hala pala dia minta supaya diberi sama kepada mereka. Tapi bila bab infak kelak pala. Oleh kerana tu kita orang mengaji kitab wahyu Tuhan ni, apabila ada seruan infak ni maknanya untuk jihad. Umumlah infak untuk kebaikan agama semua dikira infak. Apabila ada seruan infak, maka kita jangan segan silu dan kena bersegera sahut seruan infak, supaya tidak ada sifat nifak tu dalam diri kita. Takut-takut kita duk perah lagi. Pai beli gapo-gapo benda, kereta, kakak kereta nak sobek kereta tak sayang pula ke duit. Tapi time untuk infak kepada agama sama seria tu buat kira. Tu tak kena tu. Ada sesuatu tu tak sedap tu. Oleh kerana tu kita orang mengaji kitab wahyu Tuhan ni, kita kena set dalam kepala kita jenis pesing dalam agama ni nak ikut hak mudah ya pada kita. Apabila nampak ada susah sikit, pada zahir nampak susah, hakikat sebenarnya tidak susah untuk kebaikan kita di akhirat. Macam infak ni pada zahir memang perhabis harta sebab waktu big, tapi pada hakikatnya itulah harta sebenar yang kita akan kutip di akhirat semula. Hak kata sipir dalam akaun harta infak. Kalau kita ada harta 1 juta dalam akaun dunia tapi kita tidak infakkan untuk agama, bila kita mati harta tu tak jadi harta kita, dia akan jadi harta anak tu. Tak kena gaya anak pula balas sama sendiri pula cara berebut harta. Tapi kalau semasa kita hidup kita gunakan untuk infak, sebahagian harta tu kita infakkan untuk agama Allah, maka yang kita infak itulah merupakan harta hakiki kita, harta sebenar. Tengok pada orang lah, kalau berkemampuan infak 100 riyal, dia infak 100 riyal. Tapi bagi orang yang tak ada, bagi dia samah pun ada rega, infak 10 sen daripada dia pun nilai tinggi. Bukan masalah kuantiti, masalah banyak ke tak, tapi masalah seorang itu dalam keadaan mana, dalam situasi mana. Kalau situasi dia ni memang bulanan dia tu boleh 100 ribu sebagai contoh, tak pernah sabar sikit rabuk lah nak masuk tabung masjid Seria contoh. Tapi kalau seorang ni pesen kerja dia tu nak boleh 500 riyal sebulan pun sakit, Seria bagi dia tu satu nilai yang besar, maka dia infak seria tu pun adalah nilai yang tinggi di sisi Allah. Jadi perangai orang munafik lah gitu. Apabila ada luar untuk dapat kelebihan dunia, maka dia akan tonjolkan diri dia dalam agama. Tapi apabila dia nampak untuk menghabiskan harta dia sebagai contohnya, maka dia akan menjauhkan diri. Oleh kerana tu Allah Ta'ala sebut wa idza azlama alaihim qam. Apabila azlama alaihim, kegelapan menyelubungi mereka, qamu, maka mereka pun akan berhenti. Mereka pun akan berhenti. Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Dan kalau Allah kehendaki, kalau Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala boleh sangat hilangkan, maknanya tidak ada kepada mereka tu pendengaran, yang mana dengan pendengaran tadi mereka boleh terima hidayah. Boleh sangat Allah Ta'ala nak hilangkan daripada mereka tu penglihatan, yang mana daripada penglihatan mereka tu boleh tengok bukti-bukti dan dalil yang jelas nyata, seperti mana yang Allah sebut. Boleh sangat Allah Ta'ala nak hilangkan, maknanya mula lagi tak uwi, jadikan dia ni sebagai satu golongan tak pernah dengar langsung, tak pernah lihat langsung bukti dan dalil. Boleh Allah nak bagi tu. Tapi walakin lam yasha, tapi Allah tidak kehendaki lagi tu. Allah berlaku setiap manusia ni biar adil. Ada pada manusia tu madah ataupun perkara-perkara yang boleh menjadi asbab untuk dia dapat hidayah. Ada di antaranya penglihatan, pendengaran dan juga pertuturan. Tapi bagi setengah-setengah manusia ada penglihatan, ada pendengaran, ada pertuturan, ada pemikiran so lagi. Kadang-kadang bagi setengah manusia hak ni pun tidak manfaat kepada mereka. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi tak boleh nak faham perkara-perkara agama. Ada pemikiran tapi tak boleh nak fikir.
Nah, tak boleh nak fikir tentang kebenaran agama. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga, boleh dengar banyak perkara benda, tapi tak boleh nak dengar benda yang benar. Nah, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki pandangan mata, boleh melihat, boleh tengok. Nah, tapi tak boleh ambil manfaat untuk diri dia tu daripada penglihatan dia. Lepas tu gapo jenis manusia pasal ni? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Puak-puak ni semua menatai ternakan dah, semua lembu kambing. Nah, bahkan lebih teruk lagi daripada lembu kambing. Apa lebih teruk? Sebab lembu kambing lepas mampu dia juga habis riwayat dia. Pasal manusia, kalau mu jenis masa hidup atas dunia, dah pendengaran kamu, penglihatan kamu, pemikiran kamu, dah lisan lidah kamu tidak boleh membantu kamu untuk menyelamatkan kamu daripada bahaya-bahaya yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala, maka di akhirat kamu akan terima sengsara. Sebab itulah dia jadi golongan yang lebih bodoh daripada binatang. Sebab manusia ni telah ada maklumat pada dia bahawa setelah dia mati ni akan ada kebangkitan. Nah, tapi wak mangal, wak tak erti, tak percaya, tak terima dan sebagainya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu zat yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Allah Taala boleh buat belaka. Nah, jadi oleh kerana tu Allah Taala sebut tadi, dia kata kalaulah Allah Taala kehendaki, dia boleh hilangkan segala asbab-asbab untuk dapat hidayah. Nah, tapi Allah tak buat gitu. Sebab apa? Sebab Allah tu dia ada kuasa mutlak. Nah, segala-galanya adalah mengikut ketentuan daripada dia. Kemudian ayat seterusnya ni adalah merupakan maksud kepada surah Baqarah. Maksud yang terdapat dalam surah Baqarah, daripada banyak-banyak perkara penting yang disebut, benda yang paling menonjol, yang paling penting ialah ajak manusia supaya mentauhidkan Allah. Dan mentauhidkan Allah ni pergi kepada dua pecah lalu. Yang pertama, mentauhidkan Allah dalam ibadah, dia panggil at-tauhid fil ibadah. Yang kedua, mentauhidkan Allah di dalam isti'anah. Nah, jadi khulasahnya kedua-dua ni kena tauhid. Ini adalah rentetan daripada ayat kelima surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat tu memberi makna iyyaka na'budu, hendaklah kamu mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Makna dia. Wa iyyaka nasta'in, hendaklah kamu mentauhidkan Allah di dalam minta bantuan, minta tolong. Apabila benda-benda yang luar daripada lingkungan asbab, tak boleh minta dengan orang lain. Nah, benda luar lingkungan asbab ni jangan terbenduk kacau minta dengan orang lain, tapi hanya sahaja kena minta kepada Allah Ta'ala sahaja. Oleh kerana itu, di antara itibati surahnya, dia ada beberapa ayat dakwah surah ni, ataupun kita kata ayat yang merupakan maksud utama dari surah ni, terdapat dalam juzuk 31, nanti kita akan jumpa. Ayat ni berbunyi, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sini ada dakwaan. Nah, ada ajakan kepada manusia supaya sembah Allah. Selepas pada tu Allah Ta'ala susulkan dengan dalil. Nah, jadi ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hendaklah kamu sembah, hendaklah kamu puja, hendaklah kamu lakukan ibadah kepada Rabb kamu. Apa makna Rabb? Zat yang mencipta dan memelihara makhluk ciptaan dia. Nah, dan apabila lafaz u'budu dalam Quran, kita kena tengok apa pandangan Ra'isul Mufassir, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, kullu lafzi ibadatin fil Qur'ani bimakna tauhid. Setiap lafaz ibadah dalam Quran, maknanya mana-mana lafaz yang menyebut ibadah, sama ada dia datang dengan bentuk fa'il ke ataupun bentuk isim ke, setiap lafaz ibadah itu apabila disebut saja dalam Quran, maka dia memberi makna tauhid. Apa makna dia? At-tauhid fil ibadah, yakni wahai manusia, hendaklah kamu mentauhidkan Allah di dalam ibadah kamu. Maknanya segala perbuatan ibadah yang kamu buat hendaklah dilakukan hanya sahaja kepada Allah, tak boleh buat kerana lain. So, yang kedua, segala upacara-upacara ibadah yang kamu buat kepada Allah tak boleh buat kepada orang lain. Nah, seperti di antara tata cara ibadah yang kita buat kepada Allah, rokok, sujud, qiyam, ini
cara-cara yang dibuat hanya sahaja untuk menzahirkan kerendahan diri manusia. Dah. Dia panggil ghayatut tadallul, kemuncak kehinaan seorang manusia. Maka dalam bentuk penghinaan manusia ni, apabila menghadap Tuhan, mata dia kena tunduk bawah, duduk dengan keadaan qiyam. Dah. Lepas tu hak paling kemuncak sekali gak manusia ni, masa dia jalan kepala duk atas. Tapi masa dia duduk depan Tuhan dia akan letak lebih bawah lagi daripada tempat keluar najis dia, iaitu keadaan sujud. Jadi segala tata cara yang kamu lakukan kepada Allah ni jangan buat pada orang lain. Nah, walaupun mu nak hormat hormat kepada seorang tu dengan satu penghormatan yang tak serupa dengan orang lain, janganlah kamu guna cara hormat dia tu dengan cara kamu sampai tahap rokok. Jangan. Nah, kadang-kadang setengah orang tu macam orang Jepun, dia nak hormat lajak ke orang juga, sampai dia bowl, dia tundukkan tubuh dia tu menyamai dengan parah rokok. Nah, hak lebih parah lagi gak sujud. Nah, hak paling teruk lagi nya orang mengaku orang Islam, hak ni paling teruk sekali. Dia sujud kau tu guru dia. Benda tu sepatut dibuat kepada Allah, tapi dibuat kepada ghairullah. Ini terkeluar daripada makna tauhid fil ibadah. Nah, ni kena faham. Jadi dalam ayat ni beritahu, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hendaklah kamu mentauhidkan Allah di dalam ibadah kamu. Nah, hendaklah kamu mentauhidkan zat yang telah mencipta, yang telah memelihara kamu. Nah, alladzi khalaqakum, dialah yang merupakan pencipta dan pemelihara kamu itu, dialah yang khalaqakum, yang telah mencipta kamu. Nah, bukan kamu saja, walladzina min qablikum, dan dia jugalah yang telah menciptakan manusia-manusia sebelum kamu. Ini dia panggil dalil akli anfusi. Dalil ni maknanya dalil akli, apabila manusia dengar tu, manusia boleh memikir, ya Allah sungguh weh. Nah, sebab dalil ni menyebut tentang anfus, tentang diri mereka. Nah, kejadian mereka. Maknanya benda ni berlaku pada tubuh kita sendiri. Maka dia dipanggil jenis kepesing kategori dalil yang anfusi. Hak tengok pada tubuh dia tu, hajalah sungguh weh. Nah, Allah rayak dia buat kita. Bukan sekadar kita. Hak mula-mula manusia dulu pun Allah buat juga. Nah, dalam ayat ni pun terdapat isyarat tentang untuk nak mensabitkan kebangkitan setelah pada mati. Nah, maknanya Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan zat yang memiliki kuasa yang sempurna untuk nak menciptakan awal kejadian. Dia panggil Allah Taala ni memiliki sifat khaliqiyah, seperti mana kita baca dalam Al-Fatihah. Apa makna khaliqiyah? Ijadu syai' min hiyazil adami ila hiyazil wujud. Mengadakan sesuatu, mewujudkan sesuatu daripada tidak ada langsung kepada ada. Jadi apabila hak mula-mula tu pun Allah Ta'ala ada kuasa nak buat, lepas pada tu manusia ni dia mati, Allah nak berhidup semula, lagi mudah. Kenapa? Maknanya situ terdapat isyarat untuk nak isbatkan kebangkitan selepas pada mati. Allazi khalaqakum walladzina min qablikum. Tujuannya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu memiliki sifat takwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya dengan cara kamu apabila dengar daripada Tuhan rakyat ni, kamu mikir. Dengan cara kamu mikir, lalu kamu mentauhidkan Allah di dalam ibadah kamu, maka akan melahirkan takwa dalam diri kamu. Sebab lafaz la'alla dalam Quran ni, memang dalam kaedah nahwu biasa, la'alla ni akan diterjemah dengan lafaz yang ada ihtimal, dia panggil lafaz mudah-mudahan. Mudah-mudahan ni boleh jadi sungguh, boleh jadi tidak. Dia panggil lafaz yang ada ihtimal. Tapi apabila la'alla dalam Quran memberi makna yakin, maknanya kalau sekiranya kamu ikut seperti mana yang telah diberitahu tu, maka kamu memang akan jadi seorang yang takwa. Memang kamu akan jadi seorang yang takwa. Takwa ni apa? Takwa ni sifat dalam manusia yang mana batin dia tu ada ketakutan pada Allah, sehingga dia jaga hukum Allah. Takwa dia pergi kepada dua dalam terjemahan. Satu makna takwa dari segi batinnya, maknanya ketakutan dia kepada Allah. Lalu daripada tolakan ataupun dorongan takut dia kepada Allah, menyebabkan anggota dia ni jaga hukum Allah. Jaga tu pun salah satu makna takwa. Sebab tu kadang-kadang setengah ulama dia akan terjemah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu dapat jaga hukum Allah.
Sebab jaga hukum Allah tu hasil daripada sifat takut pada Allah dalam mai tu, yang menjadi dorongan dan juga tolakan kepada dia. Jadi cara Allah, dia suruh manusia, ayat ni khitab kepada semua jenis manusia. Dia suruh manusia mentauhidkan dia saja, sembah dia saja, puja dia saja. Dah. Dia royak siapa dia? Dia royak siapa dia? Nah. Bermakna dalam rubuk yang pertama ni, dalam rubuk yang pertama dalam Quran kita bagi kepada 4 kan. Jadi rubuk awal ni, dalam ni kebanyakannya Allah Ta'ala nak isbatkan zat dia, diri dia ni zat yang maha mencipta, iaitu nak sabitkan diri dia ni memiliki sifat khaliqiyah yang sempurna. Nah, sebab tu ayat yang berbentuk lagi ni khalaqa disebut. Nah, satu ayat lagi kita baca, allazi ja'ala lakumul arda firasha, dialah juga Allah Ta'ala yang telah menjadikan untuk kebaikan kamu bumi. Nah, dia telah jadikan untuk kebaikan kamu itu, dia jadikan bumi itu sebagai firasha, sebagai hamparan. Oh, kalau dia buat bumi ni kedudukan dia pasal naik turun naik, maknanya lekok belakang. Dah, tidak dalam bentuk datar. Ini suatu perkara yang menyulitkan kita. Maknanya kita boleh jalan dengan keadaan bumi yang mendatar tu dalam bentuk hamparan tu, itu Allah buat tu, tak jadi dengan sendiri. Nah, Allah nak rayak kepada orang baca kitab dia ni, biar mari dalam kepala kita. Selepas pada ni apabila kita ngaji kitab wahyu Tuhan ni, kita boleh tubik luar, tengok pokok, Allah buat. Tengok langit, Allah buat. Sebab tak serupa manusia yang tidak ada kaitan dengan wahyu ni, dia akan tengok pokok mana pun dia kait. Dia pergi tempat air terjun, kadang-kadang orang Islam pun, oh dah, semula jadi, air terjun semula jadi. Perkataan semula jadi ni sebenarnya nak ayatnya jadi dengan sendiri. Sedangkan Allah sebut dalam kitab dia jelas-jelas, setiap benda ni tak berlaku dengan sendiri, tak jadi dengan sendiri, dia berlaku buat. Nah, lepas tu akhir sekali dah mu tahu berlaku, dah aku buat berlaku wahai manusia, apa mu nak kacau puja orang lain lagi? Apa mu duk sembah orang lain? Apa duk minta bantuan dengan orang lain lagi? Sedangkan aku ni satu zat yang memiliki kuasa yang sempurna untuk nak menyempurnakan segala hajat kamu dan juga untuk menyelesaikan segala masalah kamu. Nah, apa? Jawapan dia sebab tak ngaji kitab Tuhan ya. Kalau dia mengaji kitab Tuhan, dia jumpa bab-bab ni, oh maknanya Tuhan berlaku buat. Maknanya hebat Tuhan kita. Bila kata Allah Ta'ala ni besar-besar makhluk dia boleh buat, masalah kita kecil-kecil hari ni semesek bagi dia nak selesai. Oleh kerana tu kita pun angkat tangan, kita boleh minta sungguh-sungguh dengan dia. Itu kelebihan. Nah, jadi dialah Allah yang telah